السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن خير الكلام كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل في النار. Ini kalau boleh tolong dulu ke ada penghadang kan, bagi muslimat depan sikit, kesian dia orang tak dengar. Tolong siapa boleh ni, tolong angkat penghadang tu tak depan sikit, muslimat pengadu tak dengar. Bagi depan sikit muslimat. Apa man? Oh, ya itulah, dia orang dulu tak jelas orang. Jadi kalau depan ni tinggal sikit kan. Bagi depan sikit. Sebab depan sikit ni. Bila? Nanti panggil saya. Okey, sekarang insya-Allah alhamdulillah kita telah limpas, telah habis bab faraid. Kan jelas ya. Dan kita minggu lepas kita telah masuk bab asabah. Jadi asabah ni insya-Allah dia tak susah. Asabah ini pertama apa? Al-asabah bin nafsi. Siapa asabah? Semua golongan asabah bin nafsi ini. Asabah bin nafsi ini adalah golongan yang tak disebut hak faraid mereka dalam Quran, kecuali bapa dan datuk. Ingat asabah bin nafsi, semua golongan yang tak disebut hak faraid mereka dalam Quran, melainkan siapa? Bapa dengan datuk. Sebab tu bapa dengan datuk mereka boleh makan secara faraid dan mereka boleh makan secara asabah. Jadi asabah bin nafsi ni semua golongan bin nafsi dengan diri sendiri. Siapa? Anak lelaki, tak disebut pun berapa dia dapat, tak disebut. Cucu lelaki, tak disebut berapa dia dapat. Saudara lelaki seibu sebapa, tak disebut berapa dia dapat. Saudara lelaki seibu sebapa, tak disebut berapa dia dapat. Saudara lelaki sebapa, tak disebut berapa dia dapat. Bapa saudara, tak disebut berapa dia dapat. Anak lelaki bapa saudara, tak disebut berapa dia dapat. Sebab mereka ini warisi secara asabah. Jadi asabah ini semua golongan yang hak mereka tidak dinyatakan berapa kadar mereka, tidak dinyatakan Al-Quran atau hadis, melainkan apa? Bapa dan datuk. Sebab tu bapa dia boleh dapat apa? Sekarang dia dapat 1/6, kemudian dapat secara asabah. Okey, begitu juga datuk. Jadi nombor 12 baca sendiri kan. Dia panggil asabah, terbagi 4 bahagian: al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah. Ini boleh baca sendiri insya-Allah, tak perlu hurai tu. Boleh faham ya? Insya-Allah tak payah hurai tu kan? Tak payah hurai kan? Itu hanya huraian saja ya.
Makna asabah apa? Pertama apa? Hubungan al-bunuwah. Bunuwah siapa? Anak, cucu, cicit, tiut semua tu ke bawah. Ini kita punya hubungan bunuwah, hubungan keanakan. Anak laki kita, cucu laki kita, cicit laki kita, ciut laki kita, piut laki kita, semua sampai ke bawah. Ini kita sebut asabah mereka dan kita adalah hubungan al-bunuwatu. Jelas al-bunuwatu, perkataan banin. Al-bunuwatu itu dia panggil apa? Siapa ambil nama tu? Al-bunuwatu masdar apa tu? Masdar nisbiyun, mana nisbah kepada anak. Malisiyu menasbar nisbah, mana orang Malaysia. Okey. Al-ubuwatu, kedua ubuwah, hubungan al-ubuwah. Mereka adalah usul kepada si mati, si bapa, datuk, saudara bapa. Bapa, datuk, lepas datuk apa ya? Moyang, lepas moyang, moyang kedua, moyang ketiga, begitulah. Semua kita sebut hubungan ini adalah hubungan al-ubuwah dari perkataan abun. Abun maksud dia al-ubuwatu, hubungan kebapakan. Siapa? Bapa, datuk, moyang, sampai ke atas. Ketiga, al-ukhuwah. Al-ukhuwah siapa? Mereka adalah furuk cabang kepada bapa si mati, seperti saudara si ibu sebapa, saudara sebapa, anak saudara saudara lelaki. Boleh faham? Ini semua sebelah lelaki saja dipanggil asabah. Sebelah perempuan dipanggil apa? Zawil arham. Sebelah lelaki dipanggil asabah. Sebelah perempuan dipanggil zawil arham. Okey, yang keempat al-umumah. Apa makna furuk? Tengok yang ketiga, al-ukhuwah, mereka adalah furuk. Apa makna furuk? Makna furuk ni cabang. Cuba aja deh. Al-ukhuwah, mereka ada furuk kepada bapa si mati, seperti saudara seibu sebapa, saudara sebapa. Furuk ni kita nak lukis begini. Mana furuk ni cabang. Ini si mati. Okey, ini bapa dia. Sebab si bapa si mati dia dah. Saudara lelaki, anak-anak mereka. Sini saudara lelaki. Sebab tu ini bapa datuk. Okey. Al-ubuwah, mereka adalah kita sebut apa? Usul. Sebut apa? Usul. Sebab apa usul? Dia nak gambar macam pokok. Pokok dia usul. Ini atas. Ini furuk cabang. Itu maksudnya. Ini furuk. Dia nak gambarkan macam cabang pokok. Jadi apa usul? Nah, inilah menegaknya. Asal dia. Asal sesemati ni bapa dia, asal bapaknya datuknya. Sebab disebut asal. Aslun ni asal batang. Ini furuk dia. Furuk dia ni cabang dia. Daripada cabang bapaknya lah lahirnya siapa? Saudara-saudara lakinya. Boleh faham tu? Sebab tu kata apa benda furuk? Cabang. Usul batang. Asal. Kemudian keempat, al-umumah, hubungan bapa saudara. Mereka ada furuk kepada datuk si mati, seperti bapa saudara. Mana furuk dia? Untuk bapa saudara, cabang dari sini. Ini bapa saudara. Cabang kepada datuknya. Saudara cabang kepada bapa. Itu maksudnya. Itu tak ada masalah ya? Boleh faham ya? Okey. Ini kita sebut al-asabah bin nafsi. Tengok tu ya. Cuba tengok tu. Kita bagi gambar rajah lagi. Okey. Baca tengok. Golongan yang warna kelabu ni siapa buat ni? Siapa betul ke? Boleh siapa betul ke buat? Kan Cikgu Yusuf? Kata buat ke? Siapa betul ke buat ni? Okey. Jadi, okey.
Golongan berkelabu adalah asabah kerana tidak ada antara perempuan. Itu masuk asabah. Tidak ada antara perempuan dalam jaluran mereka. Ada perempuan tak panggil asabah. Kedua, pertama apa? Asabah, ya. Asabah bin nafsi. Kedua, al-asabah tak baris. Al-asabatu bil ghairi. Pertama, al-asabatu bin nafsi. Al-asabatu bin nafsi. Asabah dengan diri sendiri. Yang kedua, al-asabatu bil ghairi. Al-asabatu bil ghairi. Okey. Al-asabatu bil ghairi. Siapa mereka ini? Setiap pewaris perempuan yang mewarisi secara faraid. Setiap pewaris perempuan yang mewarisi secara faraid apabila bersama saudaranya. Setiap pewaris perempuan, kaedah dia mudah saja. Setiap pewaris perempuan apabila bersama saudaranya, seperti anak perempuan bersama anak lelaki. Saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara lelaki seibu sebapa. Boleh faham tak? Boleh faham? Asalnya seorang anak perempuan dia dapat berapa? Berapa seorang anak perempuan dapat? 1/2. 2 orang 2/3. Ada seorang anak lelaki, berapa dia dapat? Asabah. Dihilangkan hak dia, tak dapat lagi hak secara faraid sebab ada anak lelaki. Asalnya anak perempuan dapat berapa? 1/2. Asalnya anak perempuan dia dapat 1/2. 2 orang 2/3. Tiba-tiba ada anak lelaki, hilang hak dapat 2/3 atau 1/2. Dia akan dapat apa? Asabah. Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan pada kamu, lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk seorang anak lelaki 2 bahagian anak perempuan. Okey. Begitu juga cucu lelaki, cucu perempuan. Asalnya cucu perempuan dia persediaan berapa dapat? 2 orang 2/3. Sekarang ada cucu lelaki, hilang hak dia. Bapa saudara asal dapat berapa? Okey, ibu saudara asal dapat berapa? Ibu saudara asalnya dapat berapa? Ibu saudara asalnya dapat berapa? Mana ni si Arman ni? Arman, ibu saudara dia sendirian dia dapat berapa? Jawab. Ibu saudara bersendirian dapat berapa? Mazlan dapat berapa, Mazlan? Berapa ibu saudara dapat? Apa dia bersendirian? Mat berapa ibu saudara dapat? Adakah ibu saudara boleh waris? Adakah? Ibu saudara boleh waris? Bapa saudara siapa waris? Ibu saudara tak termasuk pewaris. Ibu saudara ingat jangan silap ya. Ibu saudara tak termasuk. Jadi ibu saudara sampai bila-bila pun takkan jadi asabah bil ghairi dengan bapa saudara. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah ada hak dalam faraid. Jadi ibu saudara tidak ada. Buka balik pewaris perempuan. Buka balik awal tu. Jadi ibu saudara tidak ada. Tidak ada puak. Seperti juga apa? Sepupu lelaki dapat, tapi sepupu perempuan dapat tak? Tak dapat. Sama juga anak apa? Itu, anak saudara perempuan tak dapat. Ingat ya? Tengok pewaris perempuan, ulang balik tu.
Adakah cuba belajar? Okey. Kalau ibu saudara dapat, berapa dia dapat? Berapa ibu saudara dapat? Adakah? Adakah kita belajar 1/2, 1/2. Kemudian apa? 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 sampai 6. Adakah ibu saudara? Adakah anak saudara perempuan dapat berapa bahagian dia? Tak ada. Jadi mereka bukan termasuk pewaris. Mereka biarpun anak saudara lelaki boleh dapat, tapi anak saudara perempuan dia sampai bila-bila tak boleh jadi asabah ma'al bil ghairi. Boleh faham tak? Sebab mereka tidak ada hak dalam faraid. Pening lagi kan? Tak ada pening tu. Mudah saja tu. Semana ada kena cek balik. Anak saudara perempuan tak ada. Anak apa? Ibu saudara perempuan pun tiada. Mereka tidak ada hak dalam faraid. Jadi jangan kata anak saudara perempuan menjadi asabah bersama anak saudara lelaki. Tak. Pakcik dia meninggal, tinggal pakcik meninggal. Pakcik meninggal, tiba-tiba tak ada pewaris dia. Begini. Mereka dua beradik saja. Dua beradik. Ini tak ada anak. Bujang sampai ketua. Tak mau kahwin, takut anak jadi munafik. Ada tu, aku jumpa. Mengapa tak mau kahwin? Aku takut anak aku jadi tak beriman. Okey. Jadi, okey. Ya. Ini mati. Mati sudah. Tiba-tiba tinggal ni saja. Dia tadi tak mau kahwin. Sebab apa? Takut anak jadi munafik. Okey, jadi tak kahwin, tak mau pergi ada. Okey. Jadi tapi benda tu ya, lucu juga. Mengapa tak mau kahwin? Aku takut anak aku tak beriman. Zaman sekarang aku takut aku tak ada beriman. Subhanallah. Itulah tanggungjawab kita. Okey, jadi dia tinggal ni. Dia meninggal. Dia tinggal apa? Dua orang anak saudara. Ini dapat tak dapat? Tak dapat. Ini dapat semua. Ya. Ini asabah, tapi ini takkan jadi asabah ma'al bil ghairi. Tidak akan jadi asabah bil ghairi. Sebab anak saudara perempuan tidak ada bahagian dia dalam faraid. Ingat. Begitu juga ibu saudara. Okey. Contoh pula. Apa? Ada saudara perempuan sini. Contoh sini. Okey. Okey, sini. Ini bapak saudara kan? Ini pula mati. Ini tak ada lah. Ini pula mati. Tinggal bapak saudara dengan mamak saudara. Siapa ambil harta dia? Semua bapak saudara ambil. Mamak saudara tak dapat. Sebab mereka tidak ada bahagian dalam faraid. Boleh jelas ya? Okey. Kita masuk tajuk last sekali. Ini banyak keliru sikit. Ini kecuali masalah tadi. Tapi ini boleh baca sendiri dah tu. Nombor 14 ni, tak payah hurai kan? Okey, bawah sekali. Muka surah 14. Sebab itu yang letak gambar raja tu masalah yang dikecualikan. Okey. Bawah sekali. Al-asabatu bil ghairi. Bawah sekali. Jumpa tak? Jumpa tu? Al-asab bil ghairi hanya terkumpul kepada siapa? Tengok ni. Al-asabah bil ghairi hanya terkumpul kepada golongan yang mendapat berapa? 2/3 dan 1/2 apabila bersama saudara lelaki mereka. Siapa dapat 1/2 selain pada suami? Siapa? Seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan seibu sebapa, seorang saudara perempuan sebapa. 2/3, 2 orang anak perempuan ke atas, 2 orang cucu perempuan ke atas, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa ke atas, 2 orang saudara perempuan sebapa ke atas. Asabah. Tadi asabah apa? Bil ghairi. Ini yang sadis sikit ni, tajuk terakhir ni. Ini yang sebelum ni kita banyak terkeliru ni. Okey. Ulang balik. Pertama asabah apa? Asabah bin nafsi. Kedua asabah bil ghairi. Siapa asabah bil ghairi? Golongan yang mendapat 1/2 dan 2/3 apabila bersama saudara lelaki.
Ini mudah ingat ya. Asabah bin nafsi, asabah bil ghairi. Sekarang al-asabah ma'al ghairi. Siapa mereka? Tulis al-asabatu ma'al ghairi, al-asabatu ma'al ghairi. Cuba tengok kan, kita nak terjemah tu bar juga bahasa Arab ni kan. Dia itu Allah sebut wa kadzalika anzalna hukman arabiyya. Begitulah kami turun hukum dalam keadaan bahasa Arab. Kalau kita terjemah apa yang disebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah apa? Dengan nama Allah. Ma terjemah apa? Dengan juga. Tapi bahasa Arab bukan begitu sebenarnya. Ba ni maksud dia sebab tu kita dalamnya. Kita ba dengan ma ni kita terjemah sama. Ba dengan ma kita akan terjemah sama. Ba dengan ma pun dengan. Okey, tapi bahasa Arab bukan begitu. Ba ini ba. Ma'aman jalas tu bihi. Dengan ni makna dia melekat. Boleh faham tak? Dia kalau ba bil ghairi dengan ma'al ghairi. Ma'al ghairi contoh dia duduk. Ini duduk sini. Okey, duduk atas kursi lah contoh ni. Dia duduk sini. Okey. Okey. Duduk begini. Duduk dia dengan. Boleh faham tak? Ini kita panggil dia ma'am. Tak melekat. Tapi kalau bi dia begini. Dia duduk berdempet betul. Macam apa separuh badan dia masuk sudah keluar tu. Boleh faham tak? Makna bi ini duduk begini. Separuh dia apa? Bihi duduk. Separuh badan ni macam masuk sudah dengan badan satu lagi. Sebab tu seolah dia ni bi ni dia menarik betul saudara lelaki dia. Faham tak? Mak dekat tu ini maaf bersama duduk. Tapi ni tak. Mana bil sebab tu apa? Sebab tu dalam masalah tu lah ulama selisih apa? Masalah apa? Famsahu bi ru'usi wamsahu bi ru'usikum. Maka sapulah bi ru'usikum. Bi ru'usikum. Kalau kita terjemah dengan, maka sapulah dengan kepala kamu, cabut kepala kamu, sapu balik kepala kamu. Sebab tu setengah ulama sebut fa innal Quran la yutarjam. Quran ini mustahil boleh diterjemahkan. Siapa kata dia boleh terjemah Quran? Dia bohong. Siapa kata dia boleh terjemahkan Quran? Dia bohong. Yang kita terjemahkan apa? Sebahagian kecil daripada makna Al-Quran. Yang kita sebut terjemahan Al-Quran ini terjemahan kepada sebahagian kecil makna Al-Quran. Sebab itu kita sebut wamsahu bi ru'usikum. Maka sapulah dengan kepala kamu. Mana cabut kepala sapu? Makna wamsahu bi ru'usikum, dengan kepala kamu makna apa? Tangan kita ni melekat di kepala. Sebab tu dia kata setengah kata mesti 1/4 kepala. Sebab ba tu lil insaq. Kalau tak begitu. Jadi itulah gambarnya asabah bil ghairi. Macam saudara perempuan itu dia melekat dengan saudara lelaki. Boleh faham tu? Jelas ya? Tapi ini ma'al ghairi, dia bersama. Sebab melekat ini saudara lelaki menghapuskan terus bahagian faraid dia. Jadi dia terpaksa melekat kepada saudara lelaki dia. Sebab dia sebut lil ilsaq. Makna kena apa? Dia melekat dengan itu benar bi. Kalau kita terjemah dua-dua dengan. Boleh faham makna dia? Bi dengan ma'al. Bil ghairi ma'al ghairi. Sebab tu nanti kalau tajuk usul fiqh. Ada tajuk usul fiqh, dia sebut babul huruful ma'ani. Ba huruf-huruf ma'ani. Ba ma'a hatta. Mana apa yang buat maksud dia tu? Sebut hatta apa maksudnya? Okey, sebut ma'a apa maksudnya? Maksud ba apa maksudnya? Kullu apa maksudnya? Okey. Jelas tak? Boleh beza tak? Ma'a gini keadaan dia. Ba dia melekat. Al-asabah bil ghairi, soalan saudara perempuan tadi dia melekat dengan saudara lelaki sebab bahagian farid dia telah habis. Okey, ini ma'al ghairi, dia duduk bersama dapat lebih dia dapat.
Okey. Boleh faham ya? Al-asabah bil ghairi dengan asabah ma'al ghairi. Okey. Okey, dia contoh apa? Ia adalah seorang saudara perempuan ataupun lebih. Tambah. Ini silap cetakan. Ia adalah seorang saudara perempuan ataupun lebih. Tambah. Ataupun bukan seorang saja, ataupun lebih. Ia adalah seorang saudara perempuan, seibu sebapa ataupun lebih, ataupun sebapa apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan, seorang ataupun lebih juga. Okey, dapat? Tiga perkataan tadi. Ia adalah seorang anak perempuan, seorang apa? Seorang saudara perempuan seibu sebapa ataupun lebih, apabila bersama seorang cucu perempuan ataupun seorang anak perempuan ataupun cucu perempuan ataupun lebih. Dapat tak? Okey. Sekarang begini. Dapat? Ya? Okey. Arman mati, bukan nama sebenar, samaran saja. Contoh, dia tinggalkan seorang anak perempuan. Kemudian dia tinggalkan seorang saudara perempuan. Begitu juga begini. Dia tinggalkan dua anak perempuan, seorang saudara perempuan seibu sebapa ya. Maksud ini seorang saudara perempuan. Okey. Ini masalah, jelas ya? Jelas sangat masalah dia kan? Rusdi kan? Boleh jawab saudara kan? Berapa anak perempuan dapat? Mana Arman? Berapa anak perempuan dapat? 1/2. Berapa saudara perempuan dapat? 1/2. Kejap. Ini berapa dua orang anak perempuan dapat, Ahmad? 2/3. Berapa saudara perempuan dapat? Berapa dapat? Berapa saudara perempuan dapat? Berapa dapat? Berapa saudara perempuan dapat? Sabar. Berapa? Jadi berapa dia dapat? 1/3. 1/3. Okey. Dua meh? 1/2. Ini masalahnya sekarang. Kita lihat. Sini dulu. Ini kita pakai asabah atau pakai faraid? Faraid. Asabah atau faraid? Ya, ya itulah soalan ya. Apabila kita bagi bini dipanggil kita bagi secara asabah atau faraid? Faraid. Boleh faham kan? Ada sebab dia letak tu. Okey, ini dipanggil asabah kan? Tapi ini faraid atau asabah? Asabah. Ulama sudah sebut tu. Kalau kita ada sebut ni, kita sebut tadi seorang atau lebih. Untuk jangan anggap kita bagi sebagai faraid. Itu tujuan dia. Sebab apa? Kalau apa? Tadi. Sebab tu kita letak makna dia bagi pun biarpun dapat 1/2, memang hak dia pun 1/2. Tapi dengan syarat apa? Tidak ada anak kan? Jadi sini ingat ya, jangan kata apabila kita bagi tinggal dua orang begitu, biarpun bagi sama banyak, anak perempuan 1/2, saudara perempuan 1/2. Kita kata pembagian secara asal, apa secara faraid tak.
Dia ada pembagian secara asabah. Sebab apa? Kata-kata apa? Abdullah ibnu Mas'ud, la aqdiyanna biqada'ir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan hukum dengan qada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama baqiya falil ukhti. Sebab supaya apa? Jangan kata satu berdua ini adalah faraid. Boleh faham tu? Tak faham je? Belum faham Okey. Dia tak ada apa juga masalahnya. Masalah tadi kita sebut seorang, mengapa kita letak jelas betul? Seorang saudara perempuan ataupun lebih apabila bersama dengan anak perempuan. Sebab kita sebut seorang anak saudara perempuan atau lebih. Kalau kita sebut saudara perempuan, faham tak? Kalau kita sebut al-asabah ma'al ghairi, ialah saudara perempuan apabila bersama dengan anak perempuan. Jadi saudara perempuan. Jadi kalau disebut begitu, dia akan jadi apa? Seorang saudara perempuan, dia bukan asabah, tapi sebenarnya dia asabah. Boleh faham tu? Itu saya sebut tadi. Kita letak begitu. Sebab sebagian ulama dia kata ini adalah apa? Adalah faraid. Nak bagi itu saya bukan masalah juga tu. Nak bagi beza situ saya. Sebab dalam dalam matan Rabi'ah ditulis apa? Rabi'ah yang kita baca tak faham hari itu kan? Terpaksa tukar ini lah. Okey, dia sebut begini. Wal akhawatu in takun banat fahunna ma'ahunna mu'assabat Okey, sebab apa? Sebab dalam Rabi'ah kita belajar tu. Sebab itulah kita perujukan kita dalam faraid. Dia akan sebut wal akhawatu, saudara perempuan apabila bersama dengan anak-anak perempuan, maka mereka bersama anak perempuan tadi menjadi asabah. Jadi setengah ulama, boleh faham tak? Dia faham perkataan Imam Rahabi. Dia faham, dia kata apa? Kalau seorang tak dikira sebagai tak kira sebagai asabah. Sebab tu Ustaz jelas masalah ni. Sebab ada ulama dia pegang begitu. Jadi ulama waktu Ustaz belajar dia jelas benda ni. Dia kita bagi faham ya. Biarpun seorang tetap dikira apa? Sebagai apa? Asabah. Sebab lafaz Imam Rahabi kita belajar kan? Sebab apa? Selepas dia karang ramai Imam Syafi'i itu syarah balik kitab dia. Setengah ulama syarah apabila dia sebut wal akhawatu, dan saudara perempuan, mana lebih daripada seorang. Wal akhawatu in takun banatu fahunna ma'hunna mu'assabatu. Okey, kalau kita sebut mu'assabatun, asalnya ni kita berarti mu'assabatu. Okey, boleh faham tu? Jadi sebab dia kata apabila Rahabi sebut begitu dalam matan dia yang kita baca hari itu, matan pun pening, faraid pun pening, dua-dua pening. Terpaksa kita tukar ini matan yang kita karang inilah. Dia sebut begitu. Jadi sebagian ulama syarah dia kata Imam Rahabi sebut akhawat, saudara perempuan. Jadi kalau seorang saja saudara perempuan macam masalah ni, dia tak panggil asabah. Dia kata tak. Sebab apa? Kalau kita sebut dia asabah, kita menyalahi qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah apa Ibnu Mas'ud sebut? Fama baqiya, apa yang tersisa, mana dia adalah asabah. Jelas tu? Jelas syarah ya? Itu saya maksudnya. Bukan masalah dia bahagian dapat sama ni. Cuma jangan guna istilah sini sebagai faraid. Dia adalah asabah. Memang hak dia faraid pun satu berdua, tapi dia sebenarnya dia dapat secara asabah. Okey. Jelas ya? Cukup. Jadi berapa asabah jenis? Pertama apa? Asabah bin nafsi. Kemudian apa? Asabah bil ghairi. Melekat begitu. Siapa asabah bil ghairi?
golongan 1/2 dengan 2/3. Kemudian asabah ma'al ghairi. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tunggu dapat buah kurma. Okey, sini tengok sini. Okey. Jadi jelas tak? Jadi siapa? Saudara perempuan seorang atau lebih apabila bersama dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan. Jelas ya? Okey. Sementara menanti buah kurma selesai diedarkan. Okey, bagi kat peti. Takkan dekat muslimat tak dapat? Ranok kamu ni. Agak punya dua dia dua. Hotel Ustaz yang mengangkat. Dari laut saja ada rezeki. Dari laut saja ada ketam. Di pasir pun ada rezeki Allah bagi. Kira ini. Ini bagaimana? Belum masuk Isyak kan? Belum masuk kan? Hah? 2 minit lagi. Cepat tu. Sebelah sini dulu. Yang ini mudah sikit kan? Okey. Nah, Acil cakap yang nombor sebelah sini dia nak kira. Relax kau Acil, sabar dulu. Bagi peluang orang lain dulu. Acil. Ni mati. Ini pertama siapa mati? Okey. Ini suami mati. Meninggalkan isteri yang kesedihan, anak perempuan, ibu, saudara seibu sebapa. Ini pula yang mati, isteri meninggalkan suami yang gembira tak terhingga, nenek, saudara sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, cucu perempuan. Haji, dapat surat Haji? Haji. Haji kata apa masalahnya? Orang datang tanya masa Pak Rin, aku bagi hukum firasat saja Pak. Jadi kan?
Saudara apa, Ustaz? Ustaz, Apa? saudara seibu sebapak tuh, saudara laki ke Mana, mana? perempuan, Ustaz. Mana sini ya? Ya, nomor 4. Ini ya? Bawa, bawa. Mana apa ya? Nomor 4. Ini ya? 2 sekali tuh. Ini kan? Sebelah kan nenek. Saudara sebapak, laki Oh, perempuan, cucu Ustaz. perempuan kan? Tak ada saudara perempuan? Okey. Cucu perempuan kan? Okey, okey. Cucu perempuan. Laki. Okey, dapat tak? Ni dapat ni. Loh, mana Syamil? Loh, Rano, apa? Macam mana Rano? Kira aku jadi macam mana? Tengok ya. Iya kan? Baru melukis kepala botak tu kah? iya. Iya kan? Pakai kotak sih. Kan? Tak, oh, sambil tak nampak. Tak apa. Di depan tu. Ya? Ahsan, barakallah fik. Barakallah. Ahsan. Kita berapa nenek dapat sini? Nenek berapa dapat? Berapa? Per 6. Satu per? Pernah. Saudara sebapak? Berapa dapat? Tak dapat. Berapa saudara sebapak dapat? Baik, tak dengar ni. Tidak dapat. Tidak dapat. Dapat tengok. Betul, Ustaz. Eh? Tidak dapat. Berapa saudara sebapak dapat? Tengok. Sebab apa? Ada cucu. Cucu perempuan, saudara perempuan. Ini berapa dapat? Suami berapa? Satu per perempuan. Sebab apa? Sebab ada cucu. Ini dapat berapa? Satu per berdua. Okey. Ini dapat berapa?
asabah. Okey, sini kita tekan ya. Saudara perempuan seibu sebapa, ada cucu perempuan, dia seolah-olah telah menjadi seorang saudara lelaki. Dia akan halang semua saudara sebapa. Sebab kalau dia ambil secara asabah, soal biarpun ini saudara sebapa. Contoh, ini nak kahwin, ini bukan boleh jadi wali perempuan kan? Boleh faham tak? Siapa jadi wali? Saudara sebapa. Ini jadi wali, tapi biar aku jadi wali sajalah. Tapi untuk faraid dia tak boleh. Aku ambil semua. Sebab apa? Sebab kekuatan dia seolah seorang saudara lelaki seibu sebapa. Dia akan menghalang saudara sebapa. Sebab dia sendiri ambil secara asabah. Itulah kuatnya apa? Asabah ma'al ghairi. Okey. Jadi ini berapa? Berapa tadi? 6 dengan 4. 12. Ini 2. Ini berapa? 3, 6. Berapa belen? 1. Ini berapa ikut dapat? Ini berdua sini. Ini berapa? 1/6. 1 berapa? 1/2. Ini 1/8. Berapa? Saudara seibu sebapa. Berapa dapat? Hah? Berapa dapat? Asabah ni anak perempuan. Saudara seibu sebapa dengan anak perempuan. Jadi berapa atas? 24. 4, 12, 3. Belen? 5. Okay. Jangan Gan? Gan? Jangan isu suami tak dapat 1/2 ya. Sebab apa? Sebab ada cucu. Kalau tak ada cucu berapa 1/2? Okey. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu 1/2 daripada harta isteri kamu. Kalau kamu kahwin janda kaya raya tapi tua dekat mampus sudah kamu kahwin. Boleh kau dapat separuh harta dia tinggal 5 juta, kamu dapat 25 juta. Tapi sekiranya apa? Sekiranya dia tak ada anak ataupun cucu, tapi sayang je ada cucu seorang lagi, tak boleh dapat 2.5 bilion. Silap juta. Tersilap pula. Okey. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya rabb lakal sultanik. Allahumma al-haqqa haqqan wa rizqana al-batila batilan wa rizqana tinaba wa la taj'al tadisan alaina faradil wa taqi imama. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. La ilaha illa anta subhanaka innaka minadh dhalimin. اللهم تقبل منا حسناتنا وتجاوز عنا سيئاتنا فإنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.